Kami akar umbi pemacu negara, terbilang kaum hidup serumpun bangsa. Kami akar umbi pemacu negara, halang tujuh kita harus bersama. Those were the days when we fight for each other, support, lean towards one another. Okey, hai, saya Citra dan sekarang kita dalam program Aku PN. Okeylah, mari saya terangkan sikit berkenaan dengan Aku PN. Okey, jadi Aku PN ni dia sebuah ekosistem digital yang terkini, bermaksud akar umbi pemacu negara, dibina khusus bagi memperkasakan para belia di Malaysia. Dan ini juga merupakan inisiatif sosial oleh Pemuda Perikatan Nasional untuk membantu anda cari kerja, tingkatkan skill dan mendapatkan support perniagaan. Jadi inisiatif ini kita harapkan dapat membantu para belia dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19 selain memberikan keuntungan jangka panjang dalam meningkatkan kemahiran dan membantu perniagaan yang dijalankan. Jadi anda jangan lupa untuk terus mengikuti rancangan stage Aku PN untuk mendapat lebih banyak info berkaitan Aku PN dan lain-lain informasi semasa. Okey, baiklah, jom kita ke segmen yang pertama. Kementerian Keuangan menerusi inisiatif My Digital akan memastikan pembayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan akan dibuat secara tanpa tunai menjelang 2022. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini bakal mendorong keselamatan transaksi lebih tinggi, penyelarasan lebih baik, komunikasi mengenai usaha anti rasuah dipertingkat serta perkongsian maklumat lebih mudah. Okey, baiklah. Sekarang kita berada dalam segmen yang pertama, menarik hari ini. Okey, Kementerian Keuangan ataupun MOF menerusi inisiatif My Digital akan memastikan pembayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan akan dibuat secara tanpa tunai menjelang 2022. Ini akan mendorong keselamatan transaksi lebih tinggi, penyelarasan lebih baik, komunikasi mengenal usaha orang cakap anti rasuah dipertingkatkan serta perkongsian maklumat lebih mudah. Okey, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan bahawa setakat akhir tahun lepas 60% daripada kutipan bayaran keseluruhan kerajaan adalah menerusi e-pembayaran. Jadi My Digital adalah satu inisiatif negara yang melambangkan aspirasi kerajaan untuk mentransformasi Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang berpacukan teknologi dan pendigitalan. Jadi ianya juga bakal menjadikan Malaysia sebagai peneraju serantau dalam ekonomi digital. Jadi kerajaan juga telah beralih kepada sistem kad pengenalan elektronik dan pengesahan identiti secara biometrik bagi pengesahan diri orang ramai. Ini akan mempercepatkan bantuan kerajaan secara langsung untuk memastikan keterangkuman, kebolehcapaian, ketelusan dan kebertanggungjawatan. Okey, baiklah, itu untuk segmen yang pertama. Jadi agak-agaknya siapa kita nak video call Jom kita ke segmen yang kedua. Okey, sekarang kita berada dalam segmen yang kedua, segmen Apa Khabar. Jadi hari ni kita nak bersama dengan Encik Amirul Hafiz yang mengusahakan Inspiration Legacy. Okey, hai, apa khabar? Hai, khabar baik. Okey, mungkin boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Amirul Hafiz, menetap di Jerantuk Pahang dan menjalankan perniagaan kebun dan sayur-sayuran. Oh, okey. Mungkin boleh ceritakan sedikit jugalah macam mana perjalanan bisnes perniagaan sekarang ni? Okey, saya mulakan kebun ni pada tahun 2000 masa PKP yang pertama tu. Pada permulaannya saya membuat tanaman jagung dan terung bulat. Jadi sehingga ke akhir tahun 2000 saya telah mengalami bencana alam lah, banjir. So masa tu saya sedang menanam terung, kacang panjang, bendi dan timun kuning.
Jadi masa tu dalam progres dia sedang nak berbuah lah masa kena banjir tu. So dekat situlah saya dapat link support ni. Saya nak memohon bantuan lah, sebabnya saya memohon pada pertanian pun tak ada respon lagi. Jadi dekat sini je lah harapan saya nak membaiki balik kebun saya tu. Oh, okey, faham. Jadi mungkin boleh berkongsi jugalah kenapa agaknya memilih Aku PN ni, memohon dengan Aku PN ni. Saya ada salah seorang kawan saya lah yang introduce Aku PN ni. Saya tak ingat dah siapa. Saya memilih ni sebab kita nak meminjam dengan bank pun sekarang ni keadaan ekonomi kita tak stable kan. Jadinya mungkin Aku PN ni punya support ni boleh memberi, orang kata, mengurangkan beban sikit lah kalau daripada kita meminjam dengan bank ni. Macam tu. Okey, baiklah. Mungkin boleh berkongsi juga harapan? Harapan saya sekarang satulah, nak membaik pulih balik kebun saya tu. Sebab dalam keadaan ekonomi sekarang ni banyak perniagaan yang kurang nak menjadilah. Itu je lah. Okey, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi dengan Aku PN. Jadi pun kita doakan jugalah, okey, segala perjalanan orang cakap selepas ni berjalan dengan lebih lancar. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, itu dia untuk segmen yang kedua dan seterusnya kita akan pergi ke segmen yang ketiga. Okey, sekarang kita kembali dalam segmen yang ketiga. Okey, tips dan juga nasihat. Okey, baiklah. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling selamat untuk seseorang mendapatkan perlindungan daripada segala ancaman. Arahan untuk duduk di rumah dan jangan keluar yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk total lockdown terbaru pasti akan mencabar fizikal dan juga mental. Jadi menurut statistik yang diterima oleh pelbagai agensi kerajaan, terdapat peningkatan ketara kes keganasan rumah tangga yang berlaku sepanjang tempoh PKP dari 2020 akibat pandemik COVID-19. Sekiranya anda melihat atau mengalami keganasan rumah tangga, langkah yang boleh dilakukan oleh mangsa adalah dengan membuat laporan polis di balai polis berdekatan atau di pejabat kebajikan masyarakat daerah. Mangsa juga boleh mendapatkan pertolongan di Pusat Khidmat Krisis Sehenti OSCC di hospital-hospital kerajaan yang terletak di wad kecemasan dan trauma. Selain itu, mangsa juga boleh menghubungi talian kasih di nombor 15999. Mangsa juga boleh mendapatkan bantuan daripada NGO seperti Women's Aid Organisation WAO dan Women's Center for Change WCC. Kedua-dua organisasi ini berperanan untuk menyelamat dan membantu mangsa-mangsa keganasan rumah tangga, mangsa penderaan kanak-kanak dan juga kes rogol atau gangguan seksual. Mereka boleh dihubungi melalui talian 0379563488 atau WhatsApp 018988 058 bagi WAO dan talian 0422803442 untuk hubungi WCC. Tips penting lain untuk mangsa adalah untuk membuat persiapan menyelamatkan diri, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. Jadi, sebelum meninggalkan lokasi, simpan bahan bukti penderaan seperti gambar-gambar anggota yang tercedera. Pastikan telefon bimbit anda mempunyai baki kredit yang mencukupi dan simpan nombor-nombor talian yang anda tahu. Sediakan satu beg kecemasan yang mengandungi dokumen penting, okey? Jadi untuk semasa meninggalkan lokasi pula, pastikan dokumen-dokumen penting seperti kad pengenalan, lesen memandu, sijil kelahiran, kad kredit, buku akaun bank sentiasa ada bersama anda. Selain ubat-ubatan dan juga duit kecemasan, pastikan anda membawa dokumen sah seperti sijil perkahwinan, dokumen cerai dan penjagaan, rekod perubatan serta insurans perlindungan diri dan kesihatan. Okey, kemudian untuk selepas meninggalkan lokasi, okey, tukar kata kunci telefon dan nombor telefon.
Sekiranya bekerja, tukar waktu anda bekerja dan gunakan jalan berbeza untuk ke tempat kerja. Maklumkan perkara itu kepada jiran dan minta mereka membuat laporan polis sekiranya anda berasa tidak selamat. Elakkan pergi ke kedai atau lokasi anda bersosial yang sama sebelum ini. Okey, baiklah, itu dia tips dan juga nasihat yang kita nak berikan untuk episod kali ini. Okey, jadi pastikan anda bersama dengan kami lagi dalam stage Aku PN untuk episod yang seterusnya. Jaga diri, okey? Bye. Tough times don't last. Tough people do. Tough times don't last. Tough people do. You have to learn to stay strong too. Tough times don't last. Tough people do. Tough times don't last. Tough people do. Tough times don't last. Tough people do. You have to learn to stay strong too.